Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kan? Pagi ni kita jumpa dalam live. Pagi-pagi Ahad ni sekejap lah. Kita ambil masa sikit. Sebab ini kita buat santai-santai. Saya menjawab soalan, banyak-banyak soalan pelik. Yang saya nak jawab sekarang, saya tak nak jawab dekat tu sebab malas nak type panjang-panjang. Jadi kita jawab secara lisan macam ni, secara video. Sebab cukai apple tak ada gula. Cukai apple pun lalu dekat gigi sekejap, beberapa saat pun tak sampai, dia zup masuk. Bila kita minum air cuka tu, zup. Masa bila dia nak repukkan gigi? Ini semua pendapat-pendapat orang yang tak faham, buat andaian dan disebar-sebarkan. Akhirnya masyarakat jadi confused. Sebab tu nak kena betulkan fakta. Sebenarnya cukai apple tidak akan repukkan gigi walaupun ibu kumur dengan dia, tak ada masalah. Sebab itu pH cukai apple sangat rendah, tak ada isu pun. Tak ada masalah repuk gigi. Lagi satu, tak ada orang pergi kumur-kumur dengan cukai apple. Itu pendapat mengatakan cukai apple repukkan gigi tidak betul. Itu jawapannya. Okey, apa soalan lagi? Ni soalan dia. Saya tak makan sangat fast food. Ini dia statement pertama lah. Dia cakap, saya tak makan sangat fast food. Mi sebulan 2 kali. Kan? Burger pun boleh kira berapa kali. Tak sampai 3 kali sebulan. Tapi kena BP tinggi. Kenapa ya, dok? Yang pertama, siapa yang cakap fast food ni punca darah tinggi? Kan? Dia kena faham punca darah tinggi dan masalah rintangan insulin. Rintangan insulin berkaitan dengan pengambilan karbohidrat berlebihan. Karbohidrat yang melampau, walaupun tak fast food, tapi kalau dia karbohidrat banyak sangat makan, dia boleh tetap menyebabkan masalah darah tinggi. Yang kedua, punca darah tinggi juga berkaitan dengan pengambilan gula berlebihan. Nampak? Gula berlebihan. Kan? Karbohidrat berlebihan yang menyebabkan masalah rintangan insulin. Bila rintangan insulin, kita saluran darah jadi keras juga, kaitan dengan masalah kekurangan bahan namanya nitric oxide, berkaitan juga masalah insulin yang tinggi. Jadi hanya menyalahkan fast food sebagai punca darah tinggi tak betul. Kan mungkin dia cakap fast food ni ada garam lah. Sebenarnya garam bukan punca darah tinggi. Itu nak faham. Jadi masalah kenapa BP tinggi, yang pertama bukan hanya elak fast food. You kena amalkan gaya hidup sihat. Nama low carbs, high fat diet. Pengambilan makanan-makanan asli, pengamalan intermittent fasting, puasa berkala, bersenam, kawalan stres, kan, kawal anxiety. Ini semua-semua benda yang kena dipahami. Kan, membetulkan blood pressure bukan soal ambil produk, bukan soal ambil suplemen ataupun sekadar mengelakkan makanan-makanan segera. Itu tak cukup dan tak memadai. Macam dia cakap, saya setiap hari sembahyang subuh. Tapi kenapa saya masuk neraka, contoh kan? Contoh, kau tak puasa, kau tak zakat, kau tak bersedekah, banyak lagi abadat-abadat untuk yang seorang Muslim yang betul. Bukan sekadar satu benda je. Itu sebenarnya kena faham. Jadi you kena faham a lifestyle. Benda tu ialah gaya hidup yang betul. Okay, so kena faham bukan soal satu. Ini baru langkah pertama. Okay. Commented. Jack Woodil, dah nama apa tak tahu kan. Kenapa bila saya makan nasi goreng, lidah saya jadi kebas-kebas? Nampak tak? Dan mata saya jadi kabur. Saya pesakit kolesterol tinggi. Ini contoh-contoh soalan-soalan menunjukkan yang bertanya ni ada masalah anxiety. Faham tak? Dia kebas-kebas tu memang ada. Saya salah satu simptom anxiety memang rasa kebas-kebas dan rasa sensori yang tak betul tak mana-mana. Dia ada kaitan dengan fibromyalgia. Kan? Ada rasa kabur, anxiety ni semua ada kaitan dengan masalah yang dipanggil sebagai leaky gut syndrome. Dan dia risau pada kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi bukan penyakit. Tak, kolesterol tinggi adalah simptom pada sesuatu. Jika dia tidak melibatkan apa-apa yang menyebabkan ada penyakit, kolesterol tinggi tak ada masalah. Tapi kalau kolesterol tinggi itu berkaitan dengan keradangan tinggi sebab pemakanan yang tak betul kan, itu baru masalah, ataupun stres yang tinggi itu baru masalah. Jadi jangan letak kolesterol tinggi sebagai benchmark. Adalah pesakit kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu bukan penyakit. Kolesterol tinggi ialah simptom. Sebab tu kena belajar lagi. Kena belajar faham konsep yang sebenar. Dalam konsep penjagaan kesihatan yang betul ialah menjaga keradangan. Keradangan kronik, bukan jaga kolesterol. Ni makan nasi goreng rasa kebas-kebas, ini semua benda-benda yang dekat sini saja. Faham tak? Your anxiety, fibromyalgia, you punya anxiety. Nak correct you punya anxiety, betulkan masalah leaky gut syndrome, membetulkan pemakanan secara keseluruhan. Nampak tak? This is simptom-simptom orang yang bercakap macam kalau orang biasa tengok ni apa pelik makan apa tu, kau makan nasi lemak tak kebas-kebas. Kan? Nasi biryani kebas tak? Kan? Betul bila nasi kami terbuta ni tu. Nasi biryani buta terus.
Ini semua benda tak ada kaitan. Tapi orang-orang ada anxiety, dia memang mengaitkan tak apa-apa. Sebab dia risau. Dia kait sana, kait sini, kait dia. Dia kata, oh contoh saya lepas masuk social media, dia main suka hati, dia tulis macam ni kan. Kalau hospital biasa, dia hantar pergi buat psychiatric. Tu dia. Kan? Okey, ni lagi satu. Menarik punya komen. Abang Rezal ni. Sampai sekarang dia tak balas. Sebab saya dah komen balik. Faham tak? Dia cakap nasi adalah nasi. Ikut cara masak. Bezanya cuma kat GI. Amount of glucose release tetap sama. Nampak tak? Ini sebenarnya soalan ni menunjukkan orang yang bertanya sebenarnya tidak faham konsep yang sebenar. Faham tak? Amount of glucose release tetap sama. Dia kata, go keto. Ni memang dia ni agak ni ketogeniknya fanatik lah ni. Dia ingat keto is everything. Sebab tu saya cakap nak belajar habis. Jangan fanatik, jangan taksub, jangan rasa diri dah terlampau pandai. Ingat keto tu bagus sangat. Okay. Kalau nak up one level, nak up lagi, go carnivore. Ini lagi proponen yang bercakap Rezal ni. Faham tak? Saya nak cakap pertama sekali. Nasi adalah nasi tidak tepat. Sebab perbezaan yang kita nak jagakan ialah glycemic index. Yes. Dekat sini komen dia betul, GI, glycemic index. Apa glycemic index? Glycemic index is not amount of glucose. Nampak dia tulis ni, dia jelaskan dia contradict. Dia tak faham what is glycemic index. Glycemic index ialah kadar penggulaan. Itu nak kena faham. Apa maksud kadar penggulaan? Lepas yang makan nasi, berapa cepat gula tu naik? Kalau yang makan nasi putih, dengan cepat gula tu naik. Faham tak? Dengan cepat gula tu naik. Itu maksudnya nasi putih glycemic index dia tinggi. Yes, ikut kiraan glycemic index nasi putih lebih kurang 80, which is quite high. Sebab anything more than 70, cuti dikira sebagai high glycemic index. Itu yang pertama. Amount of glucose release tidak sama. Tidak sama. Faham tak? Sebab bila you buat nasi yang dimasak dengan minyak, faham tak? Sebab dalam komen ni, dia komen pada saya komen tentang nasi lemak. Faham tak? So, nasi lemak, kita masak nasi tu dengan santan, which adalah minyak sihat. Bila you masak dengan minyak sihat, kanji dalam nasi berubah jadi resistant starch. Bila dia jadi resistant starch, dia tidak boleh lagi berubah jadi glukos sebab resistant starch bersifat macam serat. Kenapa dia panggil resistant starch? Resist digestion. Starch sudah resist digestion. Bila dia tak boleh digestion, dia tidak boleh release same amount of glucose. So glukos yang dirilis akan rendah dan jadi lambat. Itulah nama dia glycemic index. Sebab tu ilmu you tak cukup. You tak faham konsep. Tiba-tiba nak komen macam dan jadi lambat. Itulah nama dia glycemic index. Sebab tu ilmu you tak cukup. You tak faham konsep. Tiba-tiba nak komen macam orang pandai. Kalau orang tak kerti memang nampak macam pandai dia. Pandai dia dengan sebenarnya nampak sangat kesalahfahaman. So glycemic index yang kita gunakan sebagai kayu ukur sebenarnya sama ada lepas kita makan akan lagi postprandial blood sugar dia panggil. Berapa cepat gula tu naik selepas makan. Yang kita nak kawal jangan naik terlampau cepat, kita nak naik dia perlahan-lahan. That is where the beauty. Kalau kita masak nasi dengan minyak, macam nasi lemak, nasi biryani, nasi goreng, nasi ayam, nasi Arab, kalau belanja aku lagi sedap. Itu contoh dia. Faham tak? So makan nasi-nasi ni, glycemic index tu turun. So the amount of glucose release tidak sama. Faham tak? Lepas tu dia cakap go keto. So apa masalah dengan keto? Ketogenic diet ialah pemahaman yang menolak pengambilan bijirin. Kan? Dia tak bagi orang makan beras, dia tak bagi orang makan nasi. Sebab dia anggap bijirin ni semua tidak sihat, high carbs. Orang keto ni fanatik kepada low carbs, high fat. Faham tak? Tapi saya sebenarnya tidak bersetuju dengan keto. Yang pertama, sebab dia adalah dalam Al-Quran Allah suruh makan biji-bijirin. Surah mana tu? Ni, Abang Rizal ni pun baca dia tiap malam Jumaat kot. Kan? Kalau rajin pergi masjid lah. Kan? Dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda kekuasaan Tuhan, bumi yang mati Allah hidupkan, Allah keluarkan daripadanya habba, bijirin, faminhu ya'kulun, daripadanya kamu makan. Maksud dia Allah suruh makan biji-bijirin. Tak ada benda yang lebih betul melainkan Al-Quran. Kalau Al-Quran suruh makan bijirin tu bagus. Dan makan bijirin telah jadi amalan manusia sejak beribu-ribu tahun. Dan tu pergi kepada hujah nombor 2. Kalau tengok dalam dunia ni, ada banyak tempat dalam dunia ni yang mana manusia ni hidup lebih 100 tahun. Dia panggil centenarian ataupun dia panggil the blue zone area. Dan yang paling dekat dengan Malaysia, saya bagi contoh satu ialah Okinawa.
Orang di Okinawa makan bijirin, iaitu secara khususnya dia orang makan padi atau beras. Dan dia orang hidup lebih 100 tahun. Pengamal kita belum tentu lagi hidup 100 tahun. Belum ada lagi mana-mana tunjuk orang mengamalkan kita dia hidup lebih daripada 100 tahun. Tak ada. Tapi orang yang mengamalkan biji bijirin seperti orang Okinawa telah terbukti mereka sihat dan boleh hidup sampai lebih 100 tahun. Itu cerita dia. So pengambilan bijirin dengan kaedah yang betul, dengan ilmu yang betul, memahami glycemic index, itu adalah kaedah yang betul untuk makan. Sebab tu dalam konteks masyarakat Malaysia, orang Melayu, kita punya bijirin adalah beras dan nasi. Sebab tu ilmu kena dalam. Jangan main komen terus fanatik pada kita. Kan? Kalau you percaya dengan Al-Quran, you tolak kita. Dan yang lebih teruk, dia suruh up. Dia cakap lagi terror pada kita ialah carnivore. Lagi dahsyat. So carnivore diet ni apa? Carnivore diet ni adalah types of low carbs, high fat juga. Tapi bagi saya ini ialah fanatik atau ekstrim. Sebab dia berdasarkan konsep konon yang orang yang makan daging saja lebih sihat berdasarkan diet orang Eskimos. Sebab dekat Eskimo tu tak ada sayur kangkung, tak ada sawi, tak ada bayam, tak ada buah apple, tak ada buah mangga pun tak ada. Sebab kutub utara mana ada benda tu semua. Jadi orang kat sana duduk, memang dia makan hanya daging haiwan. Dan memang kadar sakit jantung zaman dulu lah, bukan sekarang kan. Sangat rendah sebab sekarang kan orang Eskimo pun dah mula makan proses. So based on that yang dia cakap carnivore diet bagus. Tapi saya tidak setuju carnivore diet sebab dalam Quran suruh makan buah-buahan. Dalam Quran suruh makan biji-bijirin. Yang penting adalah keseimbangan antara buah-buahan, bijirin, daging haiwan, lemak, sihat dan sebagainya. Itu yang nak dibelajar dan faham. Sebab itu belajar kena mendalam. Carnivore diet juga tidak fitrah. Sebab dalam Quran suruh makan buah. Kan? Betul tak? Sambung pada surah Yasin tadi kan? Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan kebun-kebun anggur dan kurma kan? Dan air yang dipancar dari mata air. Tak. Liya'kulun thamarihi wa ma'amilathu aydihim afala yashkurun. Orang yang berfahaman carnivore diet, dia tolak langsung pengambilan buah-buahan. Dia cakap buah-buahan ini tak elok, tinggi fruktos dan tak sihat. Sedangkan Allah cakap liya'kulu min thamarihi wa ma'amilathu aydihim afala yashkurun. Supaya mereka makan buah-buahan yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Manusia dah makan buah sejak zaman Nabi Adam. Sebab kisah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, bila disuruh dia orang buat korban, salah seorang tu bagi buah-buahan. Tak? Dan dalam syurga, makanan Nabi Adam juga ialah buah-buahan. Apa you ingat orang dekat syurga tu semua dapat penyakit sebab makan buah-buahan. Sebab tu jangan berkonsep fanatik tanpa ilmu yang cukup. Bila orang ilmu di setengah tiang, dia cepat sangat nak menghukum. Dialah yang paling betul. Ini masalah dia. Sebab tu belajar kena habis. Sebab tu be humble and learn. Dalam Quran sebut fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau tak reti belajar. So, dalam bidang nutritional medicine, belajar. Semalam saya attend saya punya convocation, student saya. Student saya tu berapa ramai doctors dalam tu. Pharmacist ada. Dietitian ada. Nampak tak? Ada yang datin, ada yang macam-macam apa-apa. Ada yang just nak belajar saja. Dia asalnya accountant pun ada macam-macam. Jadi orang ni sanggup belajar dan sanggup belajar. Yes, editor berita harian pun ada yang tak ada kena-mena dengan kesihatan. Tapi dia nak belajar sebab semangat nak belajar. So, semangatlah nak belajar. Jangan rasa diri tu pandai dengan ilmu sedikit, tiba-tiba rasa nak macam wow, aku know everything. I know about keto, I know carnivore. Ni up, bagus. Tak, you kena belajar. Sebab tu kena tengok banyak lagi, luas lagi pandangan kita. Bila kita belajar lebih banyak, lebih luas pemandangan kita dan konsep pemahaman yang betul tentang pemakanan. Sebab tu, kena faham. Saya ialah pengajar dia. Saya yang mengajar tentang nutrition medicine. Kan? Berapa orang yang doktor kat Malaysia yang ada kelas nutrition medicine di universiti? Saya lah. Kan? Tak ada orang lain. Dan berapa pula doktor kat Malaysia yang belajar tentang nutrition medicine yang telah menulis 45 buah buku? Saya lah. Kan? Ini bukan nak belagak, bukan nak berbangga. Tapi saya nak cakap, saya ni orang yang faham ilmu ni secara mendalam. Saya tak cakap saya pandai benda lain. Tapi benda ni insyaAllah saya faham. So kalau nak komen, belajar dulu. Kan? Tak ada salah nak komen dalam konteks bertanya dengan cara yang betul. Tapi dengan komen macam seolah-olah pandai sangat, ini yang masalah. Tapi tak apa, saya akan betulkan. Sebab tu saya letak dia punya soalan ni, saya betulkan balik sebenarnya pandangan tentang ketogenic diet dan carnivore diet adalah tidak betul dan saya tidak setuju. Sebab ia bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan apa yang kita ada dalam sejarah tentang manusia-manusia yang hidup lebih 100 tahun. Dan juga ia bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan apa yang kita ada dalam sejarah tentang manusia-manusia yang hidup lebih 100 tahun. Dan juga bertentangan dengan Al-Quran, of course. Sebab Al-Quran suruh makan buah-buahan dan biji-biji ni seperti saya sebut dalam surah Yasin. Baca Yasin tiap minggu tapi tak faham makna. Ini masalah dia. Okey? Lepas ni, belajar sikit. Okey, seterusnya. Soalannya. Berapa gram lobak merah sehari maksimum?
Saya first tengok pun nak gelak pun ada, kesian pun ada. Kenapa layu dah lah pakai nama user entah apa-apa kan. Ini macam tak tahulah fake account ke apa kan. Saja agaknya provoke kan. First and foremost kan, mana ada maksimum dari segi pengambilan lobat merah. Mungkin maksimum kita boleh cakap seguni lah. Saya cakap. Tak ada masa lah aku nak gram kan je kan. Faham tak? Ingat dalam pemakanan ni, dia ada dua kategori. Satu dipanggil micronutrient. Satu dipanggil sebagai makronutrient. Makro tu ialah benda yang dikira dalam bentuk gram. Itu protein, karbohidrat dan lemak. Dia tak ada istilah maksimum. Dia kenyang ke berhenti. Faham tak? Dia kita boleh bagi percentage secara umum. Mana boleh nak cakap ni berapa gram. Ada masa ke nak timbang? Tak perlu sebenarnya. Faham tak? Tapi yang kita kena kira dari segi gram, dos je ialah benda ni yang mikrogram. Vitamin C berapa? Vitamin E berapa? Itu boleh. 500 mg ke 1000 mg ke 200 mg. Itu adalah cara jawapan dia. Tapi bila tanya pasal lobat merah, gram, dia ada dua lah. Satu, orang ni memang sengaja nak menganjing. Kan, saja nak buat lawak, kelakar-kelakar ataupun saja nak, ini istilah cyberbully lah. Nak gelakkan orang. Ni. Lepas tu kadang-kadang saya respon dengan cara sarkastik sebab saya tak suka kena bully. I don't like to be bullied. Ataupun paling senang saya akan remove saja. Sebab bagi saya ini pertanyaan yang tidak ikhlas dan tak ada ke mana pun. Ini bukan bertanya, ini sengaja nak buat lawak tu. So, tapi saya jawab lah, benda-benda macam ni sepatutnya tak ditanya kalau orang guna akal. So, kalau orang tanya macam ni, benda betul dia tak faham. Tidak berakal. Sebab tu kena dah belajar lagi dia. Tapi I don't think this guy bukan nak belajar sebab nama pun tak nak letak, pakai nama fake account. Tapi jawapan dia lah, you just want to play around tu saja. Orang macam ni akan di-remove. Sebab saya nak mencari orang yang nak belajar saja, okey? Ini soalan. Okey, ni quite genuine ni soalan lah. Doktor nak tanya, telur puyuh tinggi kolesterol ke? Sebenarnya semua telur tinggi kolesterol. Dan semua makanan yang berasal daripada haiwan ada kolesterol. Kan? Telur puyuh ke, telur itik ke, telur ayam ke kan, telur burung unta ke, semua ada kolesterol. Tak ada isu. Even telur ikan pun ada kolesterol. So isu dia bukan kolesterol yang kita bimbangkan dalam pemakanan. Kan? Takut pada kolesterol dalam pemakanan ni adalah pendapat lama yang telah dibetulkan oleh sains. Sebenarnya makanan berkolesterol bukan punca kolesterol tinggi. Makanan berkolesterol bukan punca sakit jantung. So tak perlu risau tentang kolesterol dalam makanan. Apa yang ada dalam telur, tak kira telur puyuh ke, telur ayam ke, telur kan, ialah zat nutrisi yang lengkap, lemak-lemak sihat, protein yang sihat. Kan? Dia ada semua vitamin mineral yang baik untuk kesihatan. So pengamalan telur ialah salah satu contoh pengamalan makanan secara sihat. So tak kira lah, jangan pertimbangkan kolesterol. Yes, memang telur puyuh tinggi kolesterol, tapi dia lah kolesterol yang baik yang patut kita amalkan untuk kekal sihat dengan lebih lama. Next question. Kan? Sebelum ni jangan soalan, lepas saya cakap pulihkan usaha dengan masalah histamin dan sebagainya. Salam doktor, macam mana kalau orang yang ada masalah angin yang teruk dan masuk ke urat? Ini istilah-istilah yang kalau doktor perubatan biasa tengok dia pening. Apa benda Allah, angin, apa benda masuk urat, semua ni kan. Benda ni istilah orang Melayu cakap lah. Tapi sebenarnya istilah ni lah orang rasa sakit-sakit badan. Kan? Dia cakap angin, sakit. Bila picit, sakit lah. Lepas tu selalu burp, selalu angin, selalu sendawa, kadang perut cerit-berit, kadang perut semelit kan. Pedih hulu hati. Ini semua tanda-tanda masalah dipanggil sebagai leaky gut syndrome, secara khususnya adalah fibromyalgia. Faham tak? Boleh ke nak minum minyak? Sebenarnya minyak itulah solution dia. Sebab semua penyakit-penyakit ni adalah berkaitan dengan masalah keradangan dalam tubuh. Keradangan dekat sendi-sendi, urat-urat badan, masuk keradangan dalam usus. Tu minyak sihat bersifat anti keradangan. Dia bukan boleh ke. Soal sepatutnya ialah kau nak baik ke? Kalau nak baik, makanlah minyak sihat. Pengamalan minyak sihat adalah salah satu strategi. Ingat, salah satu strategi. Bukan the only strategi. Salah satu strategi untuk kita betulkan pulihkan usus. Kena belajar lah. Belajar konsep 4R, 4R. Itu tengoklah video-video lain. Tapi nak cakap, minum minyak sebenarnya sangat penting untuk menyelesaikan masalah angin teruk yang kita panggil sebagai fibromyalgia atau leaky gut syndrome. Okey? Lepas tu kena belajar. Apa lagi? Commented. Assalamualaikum doktor. Makan madu. Okey. Lepas tu kena belajar. Apa lagi? Commented. Assalamualaikum doktor. Makan madu lebah 1 sudu setiap pagi boleh batalkan IF. Ini saya tanya soalan mudah dia lah. Bulan Ramadan kau makan sudu lepas pagi-pagi ke? Lepas subuh? Ada? Kan
puasa Ramadan ialah salah satu bentuk IF. Faham tak? IF ni ada dua jenis, satu puasa kering, satu puasa basah. Puasa kering ialah kita tak makan dan kita tak minum dalam tempoh-tempoh tertentu. Contohnya kita start puasa subuh sampai maghrib. Kan kita sahur sebelum subuh. Ini namanya puasa Islam. Faham tak? So sepanjang tempoh puasa mana boleh makan. So kalau orang faham apa sebenarnya definisi IF, dia tak tanya soalan ni. Sebab memang batal lah. Memanglah tak boleh. Faham tak? Sebab IF ialah waktu untuk berpuasa, bukan masa untuk makan. Kan yang kau sibuk nak makan masa IF ni pasal apa? Kan macam bulan Ramadan lah, saya nak makan pukul 12 tengah hari boleh tak? Saya nak makan madu. Kau kan tengah puasa, apa masalah kau ni? Macam itulah. So IF yang kedua ialah dipanggil intermittent fasting basah. Kita hanya tak makan tapi sepanjang berpuasa boleh minum. Dan boleh buat waktu malam. Puasa Islam tak boleh buat waktu malam. Tapi puasa kering ni boleh je buat waktu malam tapi dapat pahala lah. Tapi puasa basah memang kita suruh buat waktu malam sebab nak memanjangkan tempoh puasa tu dengan lebih mudah. Contohnya nak buat puasa 16 jam. Kita start puasa pukul 8 malam sampai 12 tengah hari besok. So kita akan sebenarnya melalui waktu breakfast pukul 8 pagi besok. So janganlah pergi minum madu lebah waktu tu. Sebab you tengah dalam tempoh berpuasa. Itu je konsep dia. Sepanjang tempoh berpuasa, tak boleh makan benda-benda yang ada karbohidrat yang boleh meningkatkan gula. Sebab tujuan berpuasa supaya paraf glukosa kita turun dan paraf insulin kita turun. Dan kelebihan pada menurunkan paraf insulin itu sebenarnya akan membantu kita untuk mengawal keradangan, memulihkan masalah rintangan insulin, menstabilkan semula hormon, merehatkan usus dan banyak benefit-benefit intermittent fasting. So kita tengok dan rujuk video-video saya yang saya post dekat TikTok ada, dekat FB ada, dekat YouTube ada. Saya dah buat series tentang intermittent fasting. So rujuk. Dan itu semua percuma je. Adalah seorang semalam sentap tanya pasal intermittent fasting. Saya cakap datanglah seminar. Dia kata saya suri rumah, susah, tak ada duit. Habis tu kau ingat aku ada duit. Saya nak kena saman dekat 1 juta, saya nak kena bayar kan. Saya pun tengah susah. Tapi saya tidak memberhentikan usaha saya untuk mendidik masyarakat walaupun saya susah. Ada 3 kereta saya tersadai sekarang, tak ada road tax. Sebab saya tak mampu nak bayar. Sebab duit saya kena freeze dalam account. Nanti kita cerita balik dalam live yang lain. Orang tak tahu kesusahan orang. You kira kesusahan kau je kan. Itu masalah dia. Jangan mengadu kesusahan kat situ lah kan. Memalukan. Kita kalau nak mengusahakan membetulkan masalah kita, itu cara yang lebih baik. Sebab tu dalam masalah ni, kita kena ambil semangat untuk belajar. Berapa sen sangat kita nak belajar. Kita boleh bayar Netflix sebulan, tiap-tiap bulan boleh bayar. Kita boleh bayar, beli kad insurans boleh bayar. Tapi bila nak suruh belajar, saya orang miskin lah, suri rumah lah, apa segala macam alasan mak nenek dia bagi. Itu contoh dia. Itu sikap yang tak betul. Sebenarnya itu yang nak dibetulkan balik sikap kita yang tak betul. Sebab tu. Nampak tak? Manusia ni dibahagikan kepada 2 kategori. Satu ialah manusia yang go ahead, yang terus berusaha dan achieve something. Kalau dia rasa dia sakit, dia nak sihat, dia usaha, dia cari jalan, dia tak kira kena belajar ke, nak pergi kelas ke, nak pergi seminar ke, dia belajar. Ataupun ambil masa peluang macam ni sampai pagi, walaupun pagi sedap tidur, tapi dia tengok live saya. Contoh kan, inilah orang yang berusaha. Dia tak ada bagi alasan. Orang yang banyak sangat bagi alasan adalah orang yang bersikap negatif. Ni cerita je. One that comes after that and criticize. Orang yang tak achieve anything, kan, orang yang banyak bagi alasan, saya susah lah, saya miskin lah, saya tak ada duit lah nak datang seminar ni, adalah orang-orang yang banyak bagi alasan dan you akan menanggung akibat dia sebab kejahilan kita tentang ilmu kesihatan. Sedangkan benda tu sebenarnya ada banyak pilihan. Kan? Ada banyak pilihan. Ada yang macam semalam convocation yang saya semua tu bayar beribu-ribu kan untuk attend kelas untuk dapat sijil. Itu yang orang serius nak belajar. Ada orang datang seminar. Datang seminar, kita bagi juga sijil online lah. Macam itulah, carilah jalan untuk belajar. Carilah, usahakan untuk belajar. Sekarang ni ada banyak cara yang mudah. Paling tak pun tengok YouTube yang pendek-pendek dan belajar satu persatu. Dan jangan mudah sentap bila orang jawab kan. Kalau rasa tak boleh, tak ada masalah. Tapi kita pun boleh jawab. Tapi bila cepat nak marah orang, nak suruh orang hanya fikir, saya ni orang susah, habis dia kau ingat aku orang senang. Kan? Tapi saya tak letakkan masalah saya sebagai alasan untuk saya tak terus mengajar masyarakat. Saya teruskan sebab saya percaya ini sebenarnya akhirnya akan menjadi satu yang lebih memberi manfaat pada ramai orang. Sebab saya percaya lebih ramai orang yang saya tolong, saya educate tentang benda yang betul, insya-Allah Allah murahkan rezeki saya boleh selesaikan masalah saya, insya-Allah. Lepas tu kena be positif, kena berfikiran positif, jangan asyik pilih letak alasan. Orang yang banyak meletakkan alasan tu ini, alasan ini, you tidak akan berjaya, dia akan
fail dalam hidup ni. Itulah ujian dia sebenarnya. Semua orang ada ujian masing-masing. Kan? Kalau kita tak nak letakkan cara yang betul, ujian yang kita hadapi, maka kita akan gagal. Kan? Kena ingat, kesihatan tu dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. So sembang-sembang bagi-bagi ni, kan? Tengoklah cara orang bertanya soalan, kita boleh nampak sikap dia tak ada masalah. Saya boleh jawab sebenarnya, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang tak sesuai untuk dijawab sebetulnya. Penatlah aku nak menaip, tak ada kerja aku nak menaip. Kan? Saya buat macam ni. Lepas ni kalau tengok ada soalan-soalan apa yang susah nak dijawab, saya akan jawab cara macam ni. Okay? Kan? So siapa yang serius nak belajar, join lah. Kan? Professional Certificate in Nutrition. Saya sarankan terutama pada doktor-doktors. Sebab kita doktor ni kan, kena ada ilmu tambahan untuk menyelesaikan masalah pesakit kita. Bukan hanya sekadar bagi ubat-ubat pharmaceutical, bertambah tanpa kita faham apa alternatif dari segi pemakanan sihat yang nak dinasihatkan dan sebagainya. Sebab tu dalam kelas saya, kelas yang best yang ketiga ni, kita ada lebih kurang 9 orang doktor termasuk seorang doktor pakar. Pakar bedah pun join. Bayangkan orang doktor pakar bedah pun boleh join. Yang kita ni doktor-doktor biasa-biasa kenapa tak nak belajar? Kan? Of course bidang ni bukan bidang you. Of course kita kena belajar dengan orang yang faham. Kan, semua orang ada macam tu. Kita pun selalu pergi CME belajar daripada doktor yang pakar mahir bidang masing-masing. So dalam bidang nutrition medicine, carilah doktor belajar tentang nutrition medicine. Bukan semua doktor faham tentang nutrition medicine sebab pendapat berbeza-beza berdasarkan keilmuan. Kan? Bukan berdasarkan pendapat berbeza khilaf. Khilaf tu boleh cerita pasal khilaf dari segi ketogenik, carnivore itu ada khilaf. Tapi dari segi pendapat faham dan tak faham, contoh dari segi kolesterol dan tak kolesterol, lemak tepu dan tak tepu, ini sebenarnya dari segi kejahilan dan juga keilmuan. Itu perbezaan dia. Sebab tu jadilah orang yang berilmu, yang kena ingat kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Join kelas PCNM, klik dekat kita punya link yang kita bagikan. Boleh juga join seminar-seminar kita. InsyaAllah kita akan buat seminar bulan 2. 2 seminar, 2 turut-turut, Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu kita buat seminar GERD dan anxiety. Hari Ahad kita akan buat seminar kurus balik sebab nak cover balik permintaan orang yang ramai sangat tu yang tak muat tempat. Kan? Dan juga kita akan buat bulan 2 juga adalah special Slim Sebelum Raya, SSR. Yang mana itu kita letakkan 2 hari dekat resort kat Melaka ni. Kat Arjana Resort, duduk situ, kita akan bagi ilmu teori dia, kita bagi juga praktikal dia. Kita akan ajar pula macam mana nak masak, macam mana nak exercise, macam mana nak kawan stres, apa yang kita buat aktiviti yang boleh membantu kita untuk sihat dan kurus secara intensif, secara berdepan. Sebab tu tempatnya terhad. Kita buka 20 orang, tapi kalau nak ada lebihan permintaan, kita akan boleh buka sampai 30. Lebih kurang macam itulah, insyaAllah. Kan? So, siapa nak, cepat. Kita tengok semakin hari, semakin ni, semakin ramai orang dah register. Kan? Jangan terlepas peluang. Sebab tak tahu lagi bila kita nak buat. Kan? Kalau ada umur, saya buat lagi. Kalau tak ada umur, wallahualam. Itu saja kan. Sebab tu, kena ingat, kita kena belajar, kena bersikap positif, baru kita boleh buat perubahan. Jadilah orang yang di atas. Go ahead and achieve something. Achieve something tahun ni. Kalau you tahun ni nak achieve, nak turun berat badan, usahakanlah, belajarlah. Takkan you expect nak turun berat badan, nak makan produk. Nak turun berat badan, nak exercise banyak-banyak. Lepas tu buat 3 hari berhenti. Memang tak ada. Itu yang berlaku setiap tahun pun. Asyik sibuk nak exercise. Nak kurus exercise. Lepas tu penat, tu berhenti. These are the kind of thing yang kita buat sesuatu tanpa ilmu. Kan dalam semua apa yang kita buat dalam dunia ni, kalau kita nak kerja sebagai apa pun, even nak jual nasi lemak tepi jalan pun, nak jadi pengarah kat mana-mana pun, jadi CEO apa syarikat pun, semua kena ada ilmu. So kalau nak sihat, kalau nak kurus, kena ada ilmu yang betul. Kalau you dah buat selama ni, duk kira kalori lah, kurangkan makan lemak lah, kurang makan kolesterol lah, duk exercise lebih-lebih lah, buat kalori in, kalori out, semua kira-kira kan, kalori deficit, tak jalan-jalan. Kenapa masih nak buat benda yang sama? Itu persoalan saya nak tanya. Kenapa tak berubah dan belajar ilmu yang betul dan yang sangat mudah sebenarnya boleh kurus tanpa masalah dan the best dapat kesihatan. InsyaAllah itu sajalah. Tak nak ambil benda panjang. Kan? Saya sudahi live saya pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Cincau. Kita jumpa lagi.